Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bi khair. Alhamdulillah, pertama marilah kita memperbanyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ni, walaupun di alam maya, tetapi itulah juga antara wasilah penyebab kepada kita untuk mendapat ilmu dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung kembali sesi kuliah kita daripada kitab Irsyadul Ubad. InsyaAllah kita ambil daripada perkongsian ilmu yang dikarang oleh ulama-ulama dulu, insyaAllah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa ba'du adapun kemudian daripada itu. Wa ba'du ni maksudnya selepas daripada muqaddimah yang diberitahu, yang dikarang, yang ditulis oleh pengarang rahimahullah ta'ala, iaitulah selepas daripada bismillah, selepas daripada memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setelah daripada selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya. Sekarang pengarang ataupun dalam bahasa Arab dipanggil musannif, nak masuk ke dalam menceritakan apakah tujuan dan isi daripada kitab yang dikarang ini, insya-Allah. Kata kemudian daripada itu, maka inilah kitab ataupun inilah isi kandungan kitab yang akan diberitahu oleh pengarang rahimahullahu ta'ala. Inilah satu risalah. Risalah ni bermaksud helaian yang sedikit. Risalah dia beza dengan kitab. Kalau kitab ni dia besar, tebal. Adapun risalah ni hanyalah lembaran-lembaran, helaian-helaian, beberapa helaian-helaian kitab yang ditulis. Kita panggil risalah ni semacam surat lah, surat-suratan. Inilah satu risalah pada menyatakan i'tiqad bagi kaum yang kelepasan mereka itu kaum daripada sesat. Ini antara isi kandungan yang akan diberitahu oleh musannif ataupun pengarang kitab rahimahullah ta'ala. Dia kata inilah satu risalah nak menyatakan, nak memberitahukan, nak menerangkan akan i'tiqad. Apa itu i'tiqad? Kita panggil i'tiqad ni maksud dia pegangan kita. Dalam bahasa Arab daripada perkataan aqada, simpulan. Simpulan ni benda yang kukuh. Kita nak mengukuhkan satu kena simpu, bagi kuat, bagi kejap, bagi kemah. Jadi begitu juga kita nak pegang kepada satu, dia panggil i'tiqad, pegangan kita yang kemah, yang kuat, yang kukuh. Jadi kitab ni nak menyatakan i'tiqad, pegangan bagi kaum yang kelepasan mereka itu kaum daripada sesat. Bagaimana kita dah sedia maklum, 2-3 siri sebelum ni saya dah bagi tahu berkenaan akhir zaman ni banyak sangat golongan-golongan sesat, yang mana kalau kita tak belajar ilmu agama, kalau kita tak menghayati panduan-panduan yang diberikan oleh para ulama, walaupun mengaku Islam, walaupun mengaku beriman, tapi banyak mana umat Islam, orang yang beriman terseleweng sekarang dengan berbagai-bagai fahaman yang bermacam-macam. Lebih-lebih lagi sekarang liberal, fahaman liberal, pluralisme, nasionalis, komunis, auzubillah. Jadi semua tak ada fahaman-fahaman ideologi yang menyesatkan kita di dunia dan lebih teruk lagi di akhirat, auzubillah. Jadi insya-Allah bila kita berpegang, bila kita tahu hak mana betul, hak mana salah, hak mana jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak mana jalan-jalan dijalani oleh para ulama, kita akan tak tersesat lagi kalau kita belajar ilmu agama ni, insya-Allah. Jadi dalam kitab ni dia akan sebut bagaimanakah pegangan-pegangan
yang mana pegangan tu boleh menjauhkan kita daripada termasuk dalam golongan orang yang tersesat. Dan mereka itulah kaum yang lepas daripada sesat tadi, ialah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, itulah dia. Sebagaimana Nabi sebut dalam satu hadis kan, umatku tergolong kepada 73 golongan. 72 lagi sesat ke neraka, na'udzubillah. Satu golongan je yang akan masuk syurga, iaitulah ahlus sunnah wal jamaah. Siapa dia kat ahlus sunnah wal jamaah ni? Sekarang ni kita dengar-dengar pun ramai mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi adakah betul ahlus sunnah wal jamaah tersebut? Okey, dia pun nak bagi tahu ahlus sunnah wal jamaah ni siapa dia. Ahli sunnah mereka itulah ahli sunnah wal jamaah. Yakni ahli sunnah wal jamaah tu ialah ahli kumpulan yang mengikut akan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hak Nabi buat, apa hak Nabi bagi tahu, itulah dia ikut. Jangan pula kita termasuk dalam golongan yang anti hadis. Itu juga salah satu daripada golongan yang sesat. Dia nak pakai Quran, dia kata hadis ni hadis ni keluar daripada Nabi SAW. Nabi ni manusia macam kita juga, ada salah, ada silap. Jadi tak nak ikut hadis Nabi SAW, dia tolak hadis Nabi, dia panggil golongan anti hadis. Dia ambil Quran saja sebagai pegangan dia, sedangkan banyak kandungan-kandungan Al-Quran ditafsir berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Jadi yang pertama, ahli sunnah wal jamaah ni ahli yang mengikut akan jalan Nabi SAW. Satu. Dan khulafa'ur rasyidin, yang kemudian daripada Nabi SAW. Wal jamaah tu khulafa'ur rasyidin. Termasuk orang khulafa'ur rasyidin, ulama-ulama yang mengikut para sahabat. Kita panggil tabi'in. Lepas tu selepas tabi'in yang mengikut tabi'in. Siapalah ulama-ulama, siapalah ke kita hari ni ulama-ulama yang ambil sanad ilmu dia berdasarkan kepada tugu dia safalah kepada tabi'in, sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Jangan kata sebut ahli sunnah wal jamaah sahaja, tapi hadis Nabi ada hak pakai, ada hak tak. Tu ulama-ulama tak nak ikut. Ulama-ulama tak nak ikut. Dia kata sahabat dengan Nabi mana lebih. Dia buat main banding macam tu pula. Sayyidina Umar dengan Nabi hak mana lebih. Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi hak mana lebih. Sedangkan semua sahabat tu pun dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kita nak bangkang, nak kritik ulama-ulama, para sahabat, tabi'in dulu semata-mata untuk menegakkan fahaman kita yang kadang-kadang tu terseleweng. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang mengikut akan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin tu yang sebetulnya ada 4. Dan juga orang-orang yang mengikut khulafa'ur rasyidin, iaitu sahabat-sahabat, tabi'in, hinggalah ulama-ulama sampai ke akhir zaman ni. Ini saja kata pengarang rahimahullah ta'ala, orang yang terselamat daripada sesat. Habis itulah kalau kita tak nak tergolong dalam golongan orang sesat, kita kena pakai ulama-ulama. Kita ambil apa yang ulama beritahu. Jangan kita ikut suka hati. Kadang kita tengok internet, baca Facebook, kita pun pakai ambil, tapi bukan daripada para ulama. Kadang tu fikrah dia. Tu kita kata kalau akhir zaman ni, kalau kita tak belajar ilmu secara talaqi, secara ambil daripada para ulama, kemungkinan besar kita tersilap. Habis tu kita kena berguru, orang panggil, belajar ni. Tu jangan kita baca-baca buku saja. Okey dah. Aku dapat ilmu jadi alim dah. Tu. Kita belajar melalui Facebook. Aku alim dah. Tak boleh. Dia perlu berguru. Sebab orang yang belajar tanpa berguru itu
syaitan lah guru. Na'udzubillah. Jadi ni, antara kita nak tahu berkenaan akidah kita, kita kena belajar berguru. Berguru tu pula kita kena pilih guru macam mana. Dia akan sebut dalam kitab ni, insya-Allah. Betul dia kata, hai saudaraku, hendaklah bersungguh-sungguh oleh kamu pada memelihara akan iman kamu dan agama kamu. Bersungguh-sungguh pelihara tadi daripada tiap-tiap yang membinasakan keduanya, iman dan agama. Ini adalah seruan daripada pengarang kita rahimahullah ta'ala atas dasar sedara, seugama. Dia menasihatkan kita, yang membaca kitab dia ni, yang mengaji kitab dia ni, dia nak beri nasihat kepada kita atas kasih sayang dia sebagai saudara seugama dengan, walaupun dia dah meninggal berpuluh-puluh tahun dah, tapi dia meninggalkan kitab dia ni sebab dia kasih sayang kepada kita sebagai saudara seagama dia. Dia kata, hai saudaraku, hendaklah bersungguh-sungguh oleh kamu pada memeliharakan iman kamu. So kita ni, iman kita biar kita jaga sungguh-sungguh. Bukan kita jaga iman ni macam kita jaga baju kita. Bukan kita jaga iman ni macam kita jaga rumah kita, kena tunggu daripada masuk pencuri. Bukan kita jaga iman kita macam kita jaga kereta kita. Takut tercalak, takut kena selup, takut kena berok ke cicak. Tak. Iman, cara jaga iman macam mana dia akan beritahu. Tapi jaga tu bukan sebagaimana kita jaga pakaian, jaga rumah, jaga haiwan, peliharaan, jaga barang-barang perhiasan. Tak. Tengok dia kata. Satu, yang pertama, kita kena sungguh jaga iman. Sebab iman ni, kalau kita tak kena gaya, boleh jatuh iman kita, tercabut iman kita. Na'udzubillah. Sebab iman ni adalah satu perkara yang paling berharga sekali. Bukan semua orang boleh iman ni. Kita lahir-lahir beranak-beranak, dah jadi orang beriman, orang Islam dah. Orang mana orang beranak, orang yang dilahirkan dalam keadaan bukan iman, tak ada iman, tak ada Islam. Dah dia boleh iman, dia boleh Islam, dia cari. Macam mu'alaf-mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kita ada iman daripada asal keturunan kita. Lahir-lahir kita, besar-besar kita dah ada iman. Tu. Tiba-tiba kita tak hargai iman kita. Kita biarkan iman kita tercabut. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Sebab tidak ada belajar ilmu berkenaan cara nak jaga, cara nak mengkejapkan, cara nak mengemaskan akidah kita. Satu. Yang kedua dia kata, dan agama kamu. Dan juga maksudnya kena bersungguh-sungguh pada nak memeliharakan agama kamu. Yang pertama iman. Iman berkenaan dengan diri kita. Tu. Yang kepercayaan kita. Yang kedua agama kita. Sama ada syariat, sembahyang kita kena jaga. Puasa kita macam mana? Perilaku kita, akhlak kita. Adakah melambangkan akhlak orang Islam? Adakah melambangkan sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah orang hina agama kita, kita buat bodoh je? Kita buat dek je, kita buat tak tahu je. Tu. Jadi yang kedua, kena jaga agama. Jaga-jaga daripada tiap-tiap yang membinasakan keduanya, iman dan agama. Sebab iman dan agama kita ni bila-bila masa je dia boleh rosak. Bila-bila masa je dia boleh musnah. Bila-bila masa je dia boleh binasakan. Tapi tu kalau kita belajar dalam kitab aqidah, iman dan agama ni boleh dibinasakan, boleh dimusnahkan dengan sebab tiga perkara. Yang pertama dengan sebab pegangan. Bagaimana kita nak belajar malam ni, akidah, pegangan hati kita. Kadang tu hati kita pegang dengan hatu syaitan tu lah, yang boleh memberi mudarat kepada kita. Kadang tu kita berpegang dengan ubat ni lah, yang boleh menyembuhkan kita, bukan sebab dia sendiri, bukan daripada Tuhan. Kadang tu boleh, itu akidah dah. Tapi kita orang Islam, kita dah sedia maklum. Kita kata ubat tu boleh mengubati, tapi dalam hati kita kata hak menyembuhkan tu Allah Subhanahu Taala. Mulut je.
Dan nak katanya yang pertama sebab musnah iman, musnah agama, binasanya iman, binasanya agama sebab pertama akidah, i'tiqad dia panggil. Pegangan kita. Yang kedua dengan sebab perkataan. Kadang-kadang tu perkataan kita menyindir akan ulama, menyindir akan Quran, menyindir akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelekehkan agama. Ada dengan mulut. Termasuk mulut tulisan lah. Tulis dalam Facebook, buat gambaran. Kalau orang kafir tu memang kafir dah lah. Tapi kalau orang Islam, dia like, dia setuju dengan apa yang ditulis oleh orang kufar, maka na'udzubillah, takut-takut kita jatuh lah iman kita. Tu sebab yang kedua, perkataan ataupun tulisan. Yang ketiga adalah perbuatan. Tu pijak Quran. Tu pijak Quran. Apa lagi? Sembah pokok, tunduk hormat kepada tokong, kepada kuih, kepada soleh. Auzubillah min zalik. Itu juga perbuatan. Jadi tiga perkara, musnahnya iman dan agama dengan sebab tiga perkara ni. Jadi inilah yang nak diberitahu oleh pengarang rahimahullahu taala. Kita kena jaga betul-betul iman kita, kita kena jaga betul-betul agama kita daripada dimusnahkan dengan sebab kita sendiri. Sebab apa? Sebab tak belajar. Habis itu pentingnya belajar ilmu agama ni. Dan hendaklah kamu sahkan i'tiqad kamu dengan barang yang diiktiqadkan dia barang oleh ahli sunnah wal jamaah yang tiada syubhah dan bid'ah padanya sekali-kali. Dia kata dan hendaklah kamu sahkan. Apa maksud sah? Kalau orang belajar Arab tahulah kan, sah ni maksudnya betul. Sah tak sembahyang dia? Maksudnya betul tak sembahyang dia? Sah lah. Kalau kena cara dia sah. Orang kadang-kadang tanya sah, sahih. Sahih ke? Sah tu betul. Dan hendaklah kamu sahkan, perbetulkan, bahasa kita panggil perbetulkan i'tiqad kamu, pegangan kamu. Nak perbetul macam mana? Perbetul dengan barang, yakni akidah yang diiktiqadkan dia, pegangan ataupun akidah yang diiktiqadkan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Nak tahu macam mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Itulah kena belajar, itulah kena buka kitab, itulah kena talaqi dengan ulama-ulama. Tu bukan talaqi dengan artis. Tu bukan belajar dengan tengok TV je manjang. Bukan belajar dengan tengok YouTube je manjang, Facebook je tangan hokmong. Tak. Kena belajar juga berguru, berkitab. Tu. Macam mana ahli sunnah wal jamaah? Tu. Antaranya sini dibagikan ciri-ciri i'tiqad ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah. Iaitu dia kata yang tiada syubhah dan bid'ah padanya i'tiqad tadi sekali-kali, yang tiada syubhah. Syubhah ni kesamaran. Syubhah ni sama-sama. Nampak tak nampak je. Tu dia panggil syubhah. Dan bid'ah. Bid'ah ni akidah yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencampur adukkan bid'ah, mencampur adukkan akidah yang bukan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia pegangan ahli sunnah wal jamaah yang tidak ada syubhah, keraguan ataupun kesamaran, dan tidak ada bid'ah. Okay. Kita ambil contoh syubhah ni. Perkara yang kadang tu kita sama-sama je. Golongan mutasyabihah ni golongan yang suka sangat ambil ayat-ayat Quran yang tak berapa terang, berpelukan kepada tafsiran, takwilan ulama, ada dia ambil tu. Umpamanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Dia kata Tuhan yang bersifat Rahman tu aduk bersela di atas arasy. Tu. Yadullahi fawqa aydihim. Dia kata tangan Allah itu di atas tangan-tangan mereka. Dia kata Tuhan ada tangan. Tu. Ini dipanggil ayat-ayat mutasyabihah ni yang dimainkan oleh puak-puak mutasyabihah. Dia menyebabkan umat Islam terkeliru. Ini ayat Quran ni, Allah Ta'ala sendiri kata ni.
Sebab itu ayat yang mutasyabiah ni kita tak boleh main. Kita nak tahu ayat mutasyabiah ni, kita kena perlu belajar ilmu tauhid. Sebab di sana ayat-ayat mutasyabiah perlu kepada takwil daripada para ulama supaya tidak sesat oleh umat Islam ni sendiri. Jadi inilah dia panggil ahli sunnah wal jamaah, akidah dia tidak ada kesamaran. Dan tidak ada bid'ah. Maksudnya akidah yang bercampur dengan akidah yang bukan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaman yang bukan bercampur dengan fahaman selain daripada fahaman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ni pembaharu. Buat pandai-pandai buat akidah baru, tambah-tambah dalam bab akidah. Tu. Tu dia panggil bid'ah. Kita tengok bid'ah, buat tahlil. Tahlil tu bukan bid'ah. Para ulama ambil sandaran-sandaran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Talqin bid'ah. Itu bukan bid'ah. Tu. Macam-macam zaman sekarang. Jadi semua kita nak tahu tu, kita kena belajar. Jangan kita ambil daripada satu golongan, kita pakat pegang selalu. Kita kena ambil dengan tanya ulama-ulama lain lagi, yang lebih berilmu, yang lebih banyak ilmu dia, yang lebih alim dia, lebih warak lagi. Ni kita ambil ilmu daripada golongan-golongan ada PhD saja. PhD memang okey lah, PhD dia tu okey lah. Tapi PhD tanpa ada ilmu agama, asas ilmu agama. Kita nak belajar tinggi-tinggi tak ada masalah. Saya pun belajar universiti. Saya pun belajar di peringkat tertinggi. Tapi kita ambil tu, kita banding dengan ilmu agama hak kita belajar. Bukan kita nak bermegah-megah dak. Bukan kita nak menunjuk-nunjuk dak. Dan hendaklah habis. Tu dia panggil kena pegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni. I'tiqad yang tidak ada kesamaran, tidak ada ragu-ragu dan tidak ada bid'ah. Mencampur adukkan perkara pembaharuan yang bukan dibawa oleh Nabi, akidah yang bukan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah kamu belajar akan ilmu yang sebenar. Ni pengarang nak suruh kita belajar cari ilmu, kena pilih guru tu. Bukan ikut dah je. Kata ni ustaz kau pakai ikut. Ustaz khabar ni. Tapi ustaz tu kita kena tengok juga. Latar belakang dia. Jangan pakai ambil belaka. Kita kena buat kajian pula, kita kena banding pula dengan ulama-ulama yang lain yang lebih terkenal kehebatan ilmu dia, kewarakan dia. Tengok. Dia kata, dan hendaklah kamu belajar akan ilmu yang sebenar. Ilmu sebenar ni ilmu Islam ni lah, ilmu syariat ni. Belajar daripada guru yang benar. Betul lah. Lagi masyhur ilmunya guru. Jangan kita ambil ikut dah je. Copy paste ikut Facebook. Ambil tengok, tonton dalam YouTube. Ustaz mana-mana tak tahu, ikut dah je. Bukan kita nak kata ustaz dok. Tapi kita nak kena pilih. Tu. Ni ikut dah, ustaz tu kata benda ikut, ambil je. Kita kena tengok adakah betul dengan dia, kita banding pula dengan para ulama lain. Tu. Tu dia. Antara ciri-ciri yang pengarang rahimahullah ta'ala suruh kita belajar ilmu agama ni melalui dia, iaitu guru yang benar, lagi masyhur ilmunya, dah terkenal. Orang kata tok guru ni hebat. Orang kata tok guru ni ilmu dia ni alim dalam bab tasawuf, alim dalam bab fiqh, alim dalam bab hadis, ilmu hadis, alim dalam bab ilmu tafsir. Tu. Dah terkenal dah, masyhur dah. Masyhur dah ilmu dia dan solahnya, kebaikan dia, soleh dia antara manusia. Semua orang tahu dah ni tok guru ni alim, soleh, orang soleh, orang alim, orang warang, semua orang tahu. Tu. Lagi guru itu terpeliharalah ia guru. Ini sifat yang kedua ataupun sifat yang seterusnya. Ciri yang seterusnya kita kena tahu, guru yang kita nak belajar ni terpelihara ia guru daripada tamak akan harta dunia. Tamak ni tu hal apa lah.
terpelihara ia daripada tamak akan harta dunia. Tengok pandang kepada harta dunia. Tu. Nak mengajar, minta duit dulu. Berapa bayaran malam ni kalau saya mengajar di masjid ni, surau ni. Kalau saya mengajar, berapa nak beri? Berapa ribu? Macam selebriti. Bukan main ratus-ratus dah, ribu-ribunya. Tu. Apa salahnya kita mengajar? Orang beri, orang tak beri, kita tak mungkin. Orang beri sebagai sedekah, kita ambil. Kalau kita nak sedekah semula, kita bagi semula. Tak payahlah kita minta-minta. Tak payahlah kita tanya. Ni dia mengajar sebab nak harta dunia. Ni kita perlu hindari daripada belajar dengan guru yang macam ni. Satu. Dan tiada dengki, tidak ada sifat dengki. Memburuk-burukkan. Ulama-ulama lain memburuk-burukkan, ustaz-ustaz lain. Memburukkan saudara sendiri. Ni orang panggil dengki. Dan tiada takabur, sombong, besarkan diri. Awak ada berapa PhD? Nak banding dengan saya. Saya belajar ni ada PhD. Ada CJ, belajar tinggi. Awak nak kritik saya ni, awak ada ilmu ke? Tu orang orang yang berilmu tapi sombong. Kita perlu jauhkan. Sebenarnya orang alim ni, semakin banyak ilmu dia, semakin dia tawadhu'. Tu. Habis tu guru saya ada beritahu, pilihlah guru yang alim dia tu, semakin alim semakin tawadhu'. Sebagaimana pokok padi orang kata. Sebagaimana pokok padi. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Semakin dia berisi, semakin dia menunduk. Begitulah sifat orang alim. Semakin dia banyak ilmu dia, semakin dia takut kepada Allah SWT, semakin dia merasa diri dia tu kecil, tawadhu', merendahkan diri. Inilah guru yang perlu kita kena cari. Bukan guru yang mendabik dada, bukan guru yang sombong. Kerana tiada berhimpun sekali-kali ilmu yang sebenar pada hati yang ada padanya hati suatu sifat daripada sifat yang tiga itu. Ini sebab tu pengarah rahimahullah ta'ala suruh kita cari betul guru. Sebab tu dia kata kerana tiada berhimpun sekali-kali ilmu yang sebenar, ilmu yang hak. Apa maksud ilmu yang sebenar? Ilmu yang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berhimpun pada hati yang ada padanya hati suatu sifat daripada sifat yang tiga itu. Mana sifat yang tiga? Tadi dah. Sifat tamak, sifat dengki dan sifat takabur. Orang yang dalam hati dia ada salah satu daripada tiga sifat ni. Sifat tamak kepada dunia, sifat dengki dan sifat takabur, sombong. Ilmu tak akan berhimpun. Ilmu sebenar, ilmu daripada Allah SWT, ilmu syariat, ilmu agama, yang tulen, yang original, tak akan berhimpun di dalam hati seorang yang ada mempunyai salah satu daripada tiga perkara ni. Ada sifat tamak, ada sifat dengki, ada sifat takabur. Tu kalau ada salah satu. Kalau ada tiga-tiga, na'udzubillah min zalik. Sebab ilmu agama, ilmu daripada Allah SWT tak akan duduk dalam hati seorang yang ada salah satu sifat. Habis itu kita nak cari guru yang tidak ada ketiga-tiga sifat tersebut. Dan telah banyaklah pada zaman ini, zaman pengarang rahimahullah ta'ala, beberapa manusia yang mendakwa akan dirinya manusia alim. Lepas tu pula yang mengajak ia manusia akan manusia yang awam dengan pengajaran yang salah. Dia kata dan sebenarnya telah banyaklah pada zaman ini. Pada zaman ini pada zaman yang ditulis, yang dikarang oleh pengarang rahimahullah ta'ala. Zaman pengarang ni. Berapa tahun dah zaman dia. Berpuluh tahun dah dia karang kitab ni. Kita baca kitab dia ni. Berpuluh tahun, zaman dulu lagi, zaman Piramli lagi, sebelum Piramli lagi. Tu. Zaman datuk nenek moyang kita lagi. Zaman dia ni.
Dia kata zaman dia tu dah, zaman sekarang tak nak cerita lah. Zaman dia tu lagi, dia kata ramai lah. Pada zaman dia, banyaklah, ramai lah pada zaman dia ni, beberapa manusia yang mendakwa akan dirinya alim. Zaman dia ada dah. Zaman kita tak payah nak khabar lah. Zaman dia dah ada dah. Ramai dah manusia-manusia yang dakwa diri dia orang alim. Aku ni orang alim, nak belajar ilmu, marilah dengan aku. Tahu diri. Sedangkan dia kata yang mengajar pula, dia mengajar akan manusia yang awam. Orang ramah, mengajar orang ramah. Mengajar dengan pengajaran yang salah, ajaran yang salah, ajaran yang sesat, ajaran yang bukan daripada ajaran Islam. Maksudnya zaman musannif, zaman pengarang pun ramai dah. Orang yang berfahaman, orang yang belajar dengan orang tegur-tegur yang salah, ustaz-ustaz yang salah, ustaz-ustaz yang terseleweng fahaman akidah dia. Zaman sekarang macam mana? Zaman sekarang lagi ramanya. Kalau kita tak belajar betul-betul, daripada sekarang, habis tu kita kena belajar sungguh-sungguh. Kita tengok guru tu. Zaman pengarah pun ramai dah orang yang mendakwa diri dia alim, dia mengajar orang awam dengan ajaran yang salah, dan beberapa i'tiqad dan rahsia yang menyesatkan hamba Allah. Na'udzubillah. Zaman pengarang dah ada, zaman sekarang lagilah kita perlu berhati-hati. Kita bimbang sangat dengan anak-anak kita. Bimbang sangat dengan anak cucu cicit kita. Kadang tu kita boleh lagi jaga iman kita, agama kita. Anak kita tak tahulah. Zaman cucu kita esok tak tahulah macam mana. Tapi kita minta berdoa lah dengan Allah SWT supaya memeliharakan kita, anak cucu cicit keturunan kita daripada tersesat dengan fahaman-fahaman yang menyesatkan. Semakin akhir zaman, semakin banyak fahaman-fahaman, ideologi-ideologi yang menyesatkan, yang mengelirukan umat Islam. Dan berpiktikad yang rahsia yang menyesatkan hamba Allah. Dan setengah mereka itu beberapa manusia tadi berpegang dengan zahir ayat Quran yang mutasyabihah. Kita rasa kat tu dulu, insya-Allah. Gitu. Sebabnya pengarang rahimahullah ta'ala dia akan sebut beberapa golongan. Siapakah golongan-golongan antara golongan-golongan sesat yang ada pada zaman musannif rahimahullah ta'ala, dan yang juga mana golongan-golongan ni rentetan daripada rantaian daripada mereka lah ada sampai ke zaman kita ni. Siapakah golongan? Kita nak kenal juga golongan-golongan sesat ni supaya kita tak tergolong. Bila kita tengok YouTube, ustaz ni ceramah cakap dia lain macam, kita boleh cam. Kita tengok dalam Facebook, cakapan dia ni lain macam je, kita boleh cam. Ini dia rantaian-rantaian daripada golongan-golongan sesat yang terdahulu dia ada. Saki-baki dia ada sampai ke hari ni. Bahkan semakin bercambah. Lagi kalau kita tak belajar ilmu agama ni, insya-Allah. Golongan-golongan tersebut akan diberitahu, akan diterangkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Saya rasa kat tu dulu, insya-Allah. Yang mana yang baik ini datang daripada Allah Subhanahu taala, yang mana yang salah dan silap itu adalah kelemahan daripada diri saya sendiri. Kat tu dulu, insya-Allah sama-sama kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asri.